Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita akan teruskan lagi kelas kita hari ini dengan tajuk sebab dan akibat. Okey, ini adalah tajuk, semua tajuk penting, tapi tajuk ni yang jadi penyebab kenapa boleh saya kata kenapa sejarah itu dijadikan satu subjek wajib dalam mata pelajaran di sekolah. Okey, so nanti kita akan masuk. Okey, so kita masuk tajuk yang kita kata apa tadi, sebab dan akibat peristiwa sejarah. Okey, sebab dan akibat mengapa peristiwa sejarah itu berlaku dan okey, apa akibatnya kan. Okey, subjek sejarah tahun 4 bersama saya, Cikgu Taibah. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, dah sedia? Kita masuk dalam topik yang sangat penting. Okey. 1, 2, mula. Alright. Sebelum kita pergi lebih jauh, benda yang paling penting awak kena faham, apa itu sebab? Sebab adalah mengapa peristiwa itu berlaku. Saya rasa saya dah buat dalam kelas yang sebelum ni, tapi saya kena recap balik. Yang kedua, akibat, kesan dari perbuatan atau peristiwa tersebut. Okey, sebab apa, akibat apa dia. Okey, kita tak nak pergi lama-lama dekat situ. Apa kaitannya dengan kita? Peristiwa sebab akibat ni apa kaitan dengan kita? Kita bagi contoh lah. Contoh ini belum lagi masuk kepada peristiwa sejarah. Ini lebih pada peristiwa yang kita boleh lalui kan di sekolah semua. Okey, contoh Hari Anugerah Cemerlang. Okey, itu peristiwa dia. Apa sebabnya berlaku Hari Anugerah Cemerlang ni? Untuk menghargai murid yang mempunyai keputusan yang cemerlang. Okey, Hari Anugerah Cemerlang ni ada juga Hari Anugerah Cemerlang Koko, yang murid-murid yang hebat dalam kurikulum. Okey, ada juga Hari Anugerah Cemerlang boleh juga jadi hari sukan yang mana ketika itu diberikan pingat-pingat kemenangan. Itu pun boleh jadi juga hari. Ini contohlah, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menghargai murid dalam pelbagai bidang. Okey, apa akibatnya? Maka dengan adanya majlis-majlis seperti ini, maka semua murid akan berusaha dengan lebih gigih untuk, tak adalah untuk mendapatkan nama ke apa, tapi nak katanya dia menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Dan sekiranya kita boleh berada di pentas tersebut, why not kan? Apa salahnya? Okey, ni adalah contoh gambar dalam buku teks yang mana daripada sekolah SJKC FUNU 4. Okey, Hari Anugerah Cemerlang mereka. Okey, kita tengok peristiwa yang kedua pula. Berlakunya penjajahan British di tanah Melayu. Itu peristiwa dia. Okey, dah nampak lah. Ni dah masuk pada yang kita nak belajar kan. Okey, apa penyebab dia? British ingin mendapatkan pelbagai hasil bumi di tanah Melayu. Sebenarnya sebab ni boleh jadi macam-macam lah. Ini salah satunya lah. Mungkin juga ketika itu penjajahan tu berlaku, mungkin ada sebab tali barut, ataupun ada orang dalam sendiri ataupun orang kita sendiri yang membongkarkan kelemahan-kelemahan dalaman. Okey, yang sini saya tuliskan sebagai sebabnya adalah British sendiri yang berminat dengan tanah Melayu kerana banyak hasil bumi yang mereka boleh kaut, menjadikan mereka kaya. Apa akibat? Maka dengan penjajahan tersebut, memang penjajahan tu adalah satu benda yang negatif, benda yang buruk, tapi dia boleh melahirkan satu akibat yang kesan yang bagus, iaitu menyebabkan rakyat bersatu dan muncullah pejuang-pejuang yang hebat di zaman itu. Okey, nampak Okey, ini contoh gambar semasa penentangan
ini bukan masa British dah ni. Ini masa British lagi, tapi peristiwanya bukan tentang penjajahan, tapi tentang Malayan Union. Ketika itu adalah peristiwa untuk dah masuk kepada satu fasa lain, iaitu nak masuk kepada Malaysia dah ketika itu. Maksudnya perlembagaan sebagainya lah. Okey, so nampak Okey, saya nak tanya. Cuba awak fikirkan lagi dan beri lebih banyak lagi contoh-contoh peristiwa yang awak boleh kaitkan apa sebab dia dan apa akibat dia. Okey. Contoh saya bagi lagi selain daripada contoh dua yang saya dah letak di sini. Contoh seperti kejap. Awak dilantik sebagai ketua pengawas. Ketua pengawas sekolah, itu peristiwa dia. Apa yang menyebabkan awak dilantik sebagai pengawas ataupun sebagai ketua pengawas? Sebab dia adalah awak mempunyai karakter, awak mempunyai akhlak yang baik, yang terpuji, selalu tolong orang, selalu tolong cikgu, selalu tolong kawan. Dan dalam masa yang sama, akademik awak pun cemerlang. Maka dengan itu adalah kriteria utama untuk menyebabkan, melayakkan awak menjadi pengawas, ketua pengawas sekolah. Okey. Apa akibat dia? Maka akibat dia menyebabkan orang lain menjadikan awak sebagai contoh ikutan. Nampak kan? Nampak kaitan dia? Okey, saya bagi lagi contoh. Yang lebih besar. Pencemaran alam sekitar. Kalau macam air ke apa tu memang ada pencemaran tu, tapi macam dia macam pencemaran air yang sampai tak ada air tu kan. Okey, itu contoh. Yang saya nak bagi ni contoh pencemaran udara. Okey, pencemaran udara itu peristiwa dia. Apa sebabnya? Sebab dia adalah manusia sendiri tidak menjaga alam sekitar. Okey, berlakunya pembakaran secara meluas. Tak payah tengok jauh-jauh. Awak tengok dekat sekeliling awak, ada tak orang bakar sampah? Okey, alasan dia senang sekarang, tapi dia menyusahkan orang lain di hadapan. Okey. Dan kalau dibuat pembakaran dalam skala yang besar, maka itulah yang menyebabkan jerebu. Belum lagi asap kenderaan, kan? So benda-benda macam tu kita boleh fikir itu menjadi penyebab kepada berlakunya jerebu. Akibatnya, akibat ni sepatutnya kalau yang positif, dia menjadikan manusia lebih berwaspada supaya tak membuat pembakaran terbuka lagi. Tetapi kalau kita lihat, inilah pentingnya sejarah. Sejarah tahun-tahun lepas kan, berlakunya jerebu kita dah tahu sebabnya adalah pembakaran terbuka. Tapi manusia tak nak belajar tentang sejarah, tak nak belajar pada sejarah yang lampau. Buat lagi pembakaran, jerebu lagi. Buat lagi pembakaran, jerebu lagi. So nampak tak? Siapa yang belajar sejarah, siapa yang faham apa pentingnya belajar daripada sejarah yang telah berlalu, maka mereka tak akan mengulangi kesilapan yang sama. Okey, itu maksudnya belajar sejarah. Okey, so saya dah habis kot. Pelajari sesuatu pada masa silam untuk menjadi yang lebih baik pada masa kini dan masa hadapan. Itu adalah pelajaran yang paling penting dalam sejarah. Awak tengok gambar yang saya tunjuk ni. Ini adalah contoh. Handphone ke bagi semua tu nak katanya. Menjadi seorang yang belajar sejarah adalah awak menjadi orang yang berguna, cemerlang di masa hadapan. Okey, itu orang kata kesan yang paling besar sejarah adalah kepada diri kita sendiri. Okey, maka berakhirlah kelas saya pada hari ini. Terima kasih kerana masih
berusaha untuk belajar daripada rumah. InsyaAllah kita akan berjumpa pula di sekolah lepas ini.